Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan perintahnya. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Masih lagi hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan berbagai perkara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat, yakni orang yang dekat hubungannya dengan seseorang itu ialah orang yang sifat sayang ataupun sifat kasih yang ada di dalam hatinya mendekatkan dia kepada orang tersebut. Yakni dia jadi dekat dengan seseorang disebabkan sifat mawaddah, sifat kasih sayang, suka yang ada di dalam hati orang tu, menyebabkan dia jadi dekat. Walaupun jauh nasabnya, dari segi nasab keturunan tak ada kena-mengena pun, tak ada sabit pun, tapi oleh kerana dalam hati dia ada rasa sayang pada orang itu, maka itu mendekatkan dia kepada orang tersebut. Dan itulah yang berlaku, kebiasaannya berlaku. Kita ni akan jadi rapat dengan seseorang bila dalam hati kita ada perasaan kita sayang pada dia, kita suka dengan dia, maka kita akan jadi rapat walaupun kita tidak ada apa-apa hubungan kekeluargaan pun, bukan adik-beradik, bukan saudara mara, orang luar, tapi hubungan dia rapat. Dan berlaku juga walaupun mempunyai hubungan nasab yang dekat, hubungan nasab yang dekat, tetapi bila di dalam hati itu sifat perasaan kasih sayang itu tidak ada, maka hubungan itu dia jadi jauh, dia tidak berapa dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita daripada hadis ini ialah nak menunjukkan bahawa orang yang dekat dengan seseorang itu bukanlah disebabkan dia ada sesuatu pertalian yang khusus yang dipanggil Al-Qarib. Dalam bahasa Arab, Al-Qarib ni maksudnya orang yang dekat, kadang-kadang diterjemahkan dengan kerabat, ahli keluarga terdekat. Tapi Nabi nak beritahu pada kita, yang dipanggil Al-Qarib itu sebenarnya bukanlah orang yang ada pertalian nasab dengan kita, tetapi
ialah orang yang sifat sayang dan kasih itu menyebabkan kita ini menjadi dekat dengan seseorang ataupun dia menjadi dekat kepada kita. Dan asalnya ialah bagaimana dalam hati orang, dalam hati manusia ni dia ada rasa suka pada orang lain. Asalnya ialah apabila di dalam diri dia ada satu sifat. Dalam syarah hadis ini disebut sifat amanah. Sifat amanah. Sesiapa sahaja yang ada sifat amanah dalam diri dia, maka dia akan dikasihi oleh semua orang. Orang akan suka pada dia dan orang akan sayang dengan dia. Orang akan jadi dekat dengan dia kerana sifat dia ni. Sifat dia yang baik ini masuk dalam hati manusia, menyebabkan manusia suka dengan dia. Manusia jadi suka dengan dia. Dan yang menjauhkan seseorang itu daripada orang lain apabila pada diri orang tersebut ada satu sifat lawan kepada amanah, iaitu khianat. Orang yang khianat ini kebiasaannya orang akan lari daripada dia. Orang akan jadi tidak suka dengan dia, kerana dalam diri itu ada satu penyakit. Orang tak suka, dan dia orang jadi jauh. Maka kerana itu, berdasarkan hadis ini, Nabi SAW ajar kepada kita bagaimana kita ini dapat disukai oleh semua orang. Untuk kita ini disukai oleh semua orang, perlu ada dalam diri kita sifat yang baik. Sifat amanah, sifat bercakap benar. Semua sifat-sifat yang baik ada dalam diri kita, insya-Allah tak ada seorang pun lagi. Semua orang akan suka dengan kita. Dan itulah yang berlakunya. Itu yang berlaku. Orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia nak bersahabat, dia akan cari orang yang baik. Dia akan berdamping dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ini orang yang dalam hati dia ada cahaya iman. Cahaya iman itu akan memimpin dia supaya dia ni jadi dekat dengan orang yang ada sifat-sifat yang mulia, supaya sifat-sifat itu pun dapat masuk dalam diri dia. Dia pun jadi orang yang baik. Dan dia akan menjauhkan diri dia daripada orang-orang yang di dalam diri mereka ada sifat-sifat yang tidak baik. Menjauhkan diri itu bukanlah bermakna langsung tak bertegur siapa. Dia bertegur juga, tetapi dia tidak rapat dengan orang-orang yang seperti ini. Sekadar ambil tahu hal keadaan itu sahaja, jadi tidak rapat. Jadi untuk kita mendapat al-qarib yang sebenar, orang yang rapat yang sebenar dengan kita ni, kita perlu ada sifat yang baik. Barulah orang akan jadi dekat dengan kita. Orang akan ambil tahu keadaan kita. Sebabnya kita dulu ambil tahu keadaan dia. Bila dalam diri kita ni ada sifat-sifat yang baik, ada akhlak yang mulia, maka kita akan berbakti kepada masyarakat, sama ada individu ataupun berkumpulan. Kita akan berusaha untuk mudahkan orang, senangkan orang. Hasil daripada itu, orang jadi dekat dengan kita, orang jadi suka dengan kita. Dan itulah antara dakwah Nabi SAW. Cara dakwah Nabi SAW, Nabi tunjukkan sifat-sifat yang mulia, tolong,
Kalau kita tengok kepada kisah bagaimana Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, asalnya Nabi SAW tolong dia buat kerja je, tolong dia, tak beritahu apa pun, tak ajak pun dia masuk Islam. Hari pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang ketiga lepas tu baru dia tanya, kamu buat baik kepada saya ni, tolong saya ni apa, nak apa sebenarnya? Kan Nabi pun bagi dakwah, bagi tahu bahawa Nabi SAW adalah Rasulullah, dan ajak dia untuk beriman pada Allah SWT. Terus dia mengucap. Sebab apa? Sifat-sifat baik yang ada pada Nabi SAW dah masuk dalam hati dia. Dia jadi dekat. Masya Allah. Itu kelebihan. Sebab tu orang-orang yang baik ni dia mudah untuk ajak, mudah untuk bawa umat manusia ni supaya dekat, datang kepada kebaikan. Jadi mudah. Dia macam magnet, dia ada orang datang. Khair. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi thumma istaqim. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah, amantu billahi, aku telah beriman dengan Allah. Apa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita supaya kita ini sentiasa memperbaharui iman kita. Kita nak ucap amantu billah, saya telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia ialah supaya kita ini sentiasa memperbaharui iman kita secara lisan, dan juga di dalam hati kita. Kita beriman dengan Allah, kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Benda ni hari-hari perlu disebut. Bahkan ada doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa pagi, doa waktu petang, yang menuntut kita untuk kita melafazkan bahawa kita ini beriman pada Allah dan kita ini beriman kepada Rasulullah. Tujuan doa-doa seperti itu bukan semata-mata doa, tapi sebenarnya dia memberi kesan kepada hati kita, khususnya bila kita melafazkan dia dengan kita mengetahui apa maknanya. Kita tahu apa maknanya. Sebab amantu billah maknanya saya telah beriman dengan Allah, beriman kepada Allah. Kemudian apabila kita telah mengakui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari-hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita buat yang kedua, iaitu thummastaqim. Kemudian hendaklah kamu istiqamah. Istiqamah bermakna hendaklah kamu istiqamah dalam mentaati perintah-perintah Allah. Bila kita dah mengakui keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang kita kena buat ialah kita perlu taat kepada perintah Allah. Dan juga kita perlu jauhkan diri kita daripada segala larangan Allah. Dalam ayat Quran pun ada disebut, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, yakni dia mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Mereka lazimkan diri mereka taat perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Maka mereka akan mendapat
apabila mereka hampir meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan datang kepada mereka bagi tahu dua perkara: alla takhafu wala tahzanu. Yang pertama sekali, jangan kamu takut. Takut apa? Takut perkara yang akan datang, perkara yang kamu akan hadapi selepas ini. Nanti kamu sekejap lagi kamu nak mati. Lepas kematian, kamu jangan takut apa-apa yang kamu akan tempuhi. Wala tahzanu, yang kedua dia akan beritahu jangan kamu sedih. Nak sedih apa? Sedih nak tinggalkan dunia ni, sedih nak tinggalkan keluarga, sedih nak tinggalkan harta. Dia akan menenangkan kita, menenangkan kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang ketiga, dia akan beritahu pada kita, terimalah berita gembira dengan syurga yang kamu dulu telah dijanjikan. Untuk orang yang macam mana? Orang yang memperbarui iman dia pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqamah. Istiqamah dalam mentaati perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana untuk taat perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan Allah ini, dia bukanlah sesuatu yang kita buat secara berkala. Kadang buat, kadang tak buat, kadang kita tinggal, kadang kita langgar. Dia menuntut kita supaya terus menerus istiqamah, terus menerus, walau apa pun keadaan kita, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita tetap istiqamah dengan perintah-perintah Allah. Dengan salat kita jaga, zikir kita, baca Al-Quran kita, semua amalan-amalan kebaikan yang kita biasa buat. Waktu kita senang, waktu kita susah pun kita buat benda yang sama. Istiqamah. Ada kata-kata hukama, istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kesan daripada amalan yang istiqamah yang kita buat, dia mempunyai sesuatu kekuatan yang lebih hebat lagi daripada 1000 keramat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang berbeza-beza. InsyaAllah. Ini kadang-kadang Nabi SAW sebut sikit je. Nabi kata, qul amantu billahi thumma istaqim. Pendek je Nabi kata. Katalah aku beriman pada Allah, kemudian istiqamah. Tapi maksudnya sangat mendalam. Kata-kata itu bukan sekadar kata-kata, tetapi dia hendaklah disusuli dengan amalan. Sebab iman ni tanpa amal tak sempurna, tak cukup. Kalau kita tengok ayat-ayat di dalam Al-Quran, semua dipasangkan iman, amal. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal yang amalan yang salih. Iman, amal salih, dia kena jalan seiring. Kalau tak seiring, maka dia akan jadi tak sempurna.
kita memperbaharui iman kita, kita mengusahakan iman kita, tetapi dalam masa yang sama amal-amal yang soleh kita tertinggal. Jadi tak kena lah. Sepatutnya bila kita berusaha atas keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menyebabkan kita lebih datang kepada perintah-perintah Allah. Dan orang yang terbaik pun Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah yang terlebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Dia buat usaha untuk dia dan juga orang lain datang kepada Allah, kenal Allah, وَعَمِلَ صَالِحًا. Dalam masa yang sama dia buat amal soleh. Dia kena dua, jalan seiring. Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran sifat orang yang tidak rugi dalam surah Al-Asr. Allah Ta'ala kata innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Pasangan tu. Melainkan orang yang beriman. Iman saja cukup dah, cukup. Wa amilus salihat, kena buat amal soleh bersama-sama dengan tu. Dia kena seiring. Yang tu yang jadi susah tu. Kalau kata saya beriman saja mudah. Tapi nak tunjuk keimanan kita tu, dia pasti akan zahir melalui amal. Bila dalam hati ni penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaan kita pada Allah, pengharapan kita pada Allah, maka akan zahir daripada anggota badan kita ini amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan ketaatan. Dan tidak akan mungkin satu orang yang imannya kuat tetapi dia tidak buat amal. Itu memang tak mungkin berlaku. Sebab kalau kita kenal Allah, kekuasaan Allah, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau satu orang tu kenal Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia akan kenal perintah-perintah Allah. Dan pasti dia tidak akan tinggal apa yang Allah Ta'ala suruh, sebab dia tahu siapa yang suruh ni. Mustahil satu orang tu kenal tapi orang suruh dia tak buat. Dia tahu siapa ni. Contohnya raja yang keluarkan perintah tu, raja, dia kenal raja tu apa, tapi dia tak buat. Pelik kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita istiqamah ini. Istiqamah ni susah, sebab setan ni dia akan usaha. Dia akan usaha untuk palingkan kita. Kalau nak buat sekali mudah, nak buat sekali. Tapi nak komitmen setiap hari buat benda yang sama bertahun-tahun, Masya Allah, sampailah ke hujung akhir umur kita, sama ada waktu kita sihat, waktu kita sakit, senang, susah, nak istiqamah terus menerus, Masya Allah, ini susah. Kita ada nafsu, lepas tu ada pula dia punya pembantu dia. Nafsu tu memang tak suka dah kita nak buat baik ni. Sekali-sekala dia sukalah, sentiasa hari-hari nak buat tu, tak Allah ni. Sebab tu yang pertama sekali, keimanan kita pada Allah. Yang kedua, dengan keimanan itu kita berusaha untuk istiqamah. Mudah-mudahan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di dunia ni pun berjaya, akhirat pun berjaya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
qillatul ayali ahadul yasarain. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qillatul ayal, sedikit. Al-ayal, ahli keluarga. Ahli keluarga yang sedikit ini adalah salah satu daripada dua kesenangan. Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dunia ini dia susah. Dia susah. Dan dalam keadaan dia susah itu, ada juga yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya tanggungjawab yang banyak. Dengan cara Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ahli keluarga yang besar. Ada orang dia susah, ahli keluarga dia sikit. Wallahu alam, hadis ini tak disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu untuk siapa. Tetapi pada saya, wallahu alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini adalah untuk orang yang susah, yakni kehidupan dia dari segi harta benda dia susah. Dia tidak, bukan hidup dalam keadaan yang cukup. Dalam masa yang sama ahli keluarga dia pun sedikit, mungkin dia jadi sedih disebabkan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tenangkan hati dia, bagi tahu qillatul ayali ahadul yasari, sedikit bilangan ahli keluarga ni adalah salah satu daripada dua kesenangan. Yakni kita tidak perlu dibebankan dengan tanggungjawab. Sebab nafkah untuk ahli keluarga ni, nafkah tu wajib nak beri, nak sempurnakan. Jadi kalau ahli keluarga tu sedikit, kita tak perlu kepada nafkah yang besar, nafkah yang banyak. Tapi kalau satu orang tu ada harta yang cukup, maka dengan adanya ahli keluarga yang ramai, itu adalah satu kesenangan juga. Harta dia cukup, kemudian ahli keluarga dia pun ramai, ini kesenangan juga. Jadi orang yang tiada, janganlah dia berasa sedih. Sebab itu memudahkan dia. Wallahu a'lam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qulil haqqa wa in kana murran. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, ucapkanlah yang benar, yang hak, walaupun ia itu pahit. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita supaya kita ini sentiasa bercakap yang hak, benda yang betul, benda yang benar dalam semua keadaan. Jangan sesekali kita ini lari ataupun kita tidak menyatakan kebenaran itu disebabkan apa-apa, walaupun kebenaran itu kena atas diri kita sendiri, ataupun kena atas keluarga kita, kena atas teman, kawan-kawan kita, saudara mara kita. Tapi bila dia melibatkan perkara yang hak, maka kita tak boleh sembunyikan. Kena kata tak betul, benda tu tidak betul, kena kata tak betul. Kalau benda tu tidak betul, kita kata betul, masalah. Memang tak seronok lah, khususnya kalau atas kita sendiri, kita yang terlibat. Kita nak kata yang kita ni tak betul, benda tu susah. Melawan dalam.
Orang kata tak, kalau kita mengaku yang kita tak betul, takut jatuh pula, jadi susah pula, orang tak percaya kita pun. Tapi sifir yang Nabi SAW ajar kita ialah kita hendaklah sentiasa bercakap yang benar, bercakap yang benar. 3 orang sahabat yang Allah Ta'ala turunkan pengampunan kepada mereka apabila mereka ini tidak ikut serta Nabi SAW pergi dalam satu peperangan Tabuk. Ada 3 orang sahabat. Bila Nabi SAW balik daripada peperangan, maka 3 orang sahabat ini bersama juga dengan orang-orang munafik, mereka datang pada Nabi SAW. Orang-orang munafik ni dia biasa datang jumpa Nabi SAW, bagi macam-macam alasan. Nabi tak kata apa-apa. Bagi alasan gitu, bagi alasan begini. Tapi 3 orang ni, kisah dia dalam hadis masyhur, dalam kitab-kitab hadis, panjang kisahnya. Mereka ni bila dalam hadis itu diceritakan, mereka bercerita, salah seorang bercerita, dia kata, saya ni pandai je nak cakap, maksudnya nak beri keuzuran tu, begitu gini pandai. Tapi dalam hati dia fikir, apa yang saya dapat kalau saya cakap, kalau saya buat uzur ni, sedangkan saya tak ada apa-apa uzur pun. Dan sahabat tu dia kata, saya tak pernah kaya seperti keadaan saya sekarang, patutnya saya boleh ikut Nabi SAW. Tak pernah ada kenderaan yang begini baik, lebih daripada keadaan sekarang. Patutnya saya boleh ikut, tapi saya tak ikut, tak pergi. Akhir sekali bila jumpa depan Nabi, dia beritahu, wahai Rasulullah, saya tak ada apa-apa uzur, saya tak ada apa-apa uzur. Bila dia berada, Nabi beritahu dia bercakap benar. Allah Ta'ala turunkan hukuman untuk mereka, supaya mereka ini di pulau, tak ada siapa pun bercakap dengan dia, buat muamalah dengan dia, dibagi salam pun tak jawab selama 40 hari. Selama 40 hari, sehinggalah selepas 40 hari, selepas waktu subuh, Allah Ta'ala turunkan wahyu, bagi tahu pada Nabi SAW bahawa mereka ini dah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selamat, dia kata, saya selamat daripada segala fitnah-fitnah. Sebab sepanjang dia dipulaukan itu, orang-orang yang musyrikin datang bagi tawaran, saya dengar kamu ni telah dipulaukan, kami sanggup nak bantu. Tapi sahabat ni oleh kerana dalam iman, dalam hati dia tu ada keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada Nabi SAW, dia tak rasa itu satu bantuan, tapi dia rasa, dia kata, apakah sebab Allah Ta'ala hinakan saya sampai seperti ini? Kenapa? Sebab tak ikut Nabi ni, jadi Allah Ta'ala uji supaya keluar daripada Islam. InsyaAllah. Tapi selamat, sehinggalah pengampunan Allah. Jadi dia kata, saya selamat ni sebab saya cakap benar, walaupun pahit, terpaksa kena terima 40 hari. Bayangkanlah kita 40 hari dengan Nabi SAW dicuba. Dia kata, dalam tempoh waktu saya cuba semayang dekat dengan Nabi, bagi salam, Nabi tak jawab, Nabi tak paling sikit pun pada saya. Tapi bila pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai, bila sahabat ni datang sahaja ke masjid, semua sahabat-sahabat yang lain datang peluk dia, datang peluk dia, gembira. Nabi SAW pun gembira.
Allah Ta'ala ampunkan dia, bersihkan dia, disebabkan dia bercakap benar. Tapi nak lalu 40 hari tu pahit lah. Sedih. Jadi bila ada perkara yang hak, maka kita jangan sembunyikan, walaupun dia pahit. Pasti ada hikmah, pasti ada kesan yang baik selepas itu untuk diri kita. Dalam satu riwayat ada disebut, ma min sadaqatin ahabbu ila Allah min qaulil haqq. Tidak ada satu sedekah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada bercakap benar. Cakap benar tu pun macam dia diibaratkan sebagai satu sedekah. Ada riwayat lain Nabi SAW sebut, qulil haqqa walau ala nafsika. Hendaklah kamu bercakap yang benar walaupun atas diri kamu sendiri. Maksudnya walaupun percakapan benar itu akan memudaratkan diri kamu, menyusahkan kamu. Macam tadilah nak kata kita tak betul. Manusia memang tak boleh lari dah, ni mesti ada buat silap. Tapi kesilapan itu perlu diakui. Nak mengaku tu kadang-kadang susah. Ayah kadang-kadang tersilap dengan anak. Nak mengaku ayah salah tu pun susah juga. Nabi kata cakap benar, pasti ada kebaikan di belakang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutiquhu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta yang sedikit yang kamu dapat tunaikan kesyukuran daripada harta itu lebih baik daripada harta yang banyak yang kamu tidak mampu untuk tunaikan kesyukuran daripada harta tersebut. Ni untuk orang biasa ni. Kita biasa nak banyak. Nabi kata kalau ada sikit, tapi dengan sedikit ini kita dapat tunaikan hak-hak harta itu lebih baik daripada banyak tapi langsung tak boleh nak buat apa. Sebenarnya riwayat ni berkenaan dengan kisah Tha'labah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya Nabi doa pada Allah, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia harta. Nabi kata kamu tak mampu. Dia mari lagi kali kedua, minta lagi. Nabi kata kamu tak mampu. Nabi kata, kemudian dia datang kali yang ketiga, Nabi doa pada dia, wahai Allah kurniakanlah kepada dia harta. Maka dia dapat harta, dapat kambing. Kambing dia membiak sampai tak muat lah tempat dia. Pindah jauh daripada Madinah. Kambing dia banyak. Mula-mula tiap-tiap hari dapat datang jumpa Nabi SAW solat berjemaah. Kemudian selepas dia pindah jauh, seminggu sekali mari sembahyang Jumaat je. Kemudian banyak lagi harta, langsung tak mari. Kemudian datanglah masa untuk ambil zakat. Datang pemungut zakat beritahu, dia kata ini adik-beradik cukai ni. Adik-beradik cukai. Sehingga Allah Ta'ala hinakan dia. Dia mati dalam keadaan Nabi SAW tak redha pada dia. Kisah ni ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama kata ini bukan melibatkan sahabat Nabi, dan riwayat ini pun sangat lemah. Tapi sebagai pengajaran bolehlah kita nak ambil iktibar. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.